Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Bertua, tindakan kerajaan melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, bermula daripada 18 Mac 2020 adalah bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19, terutamanya setelah berlaku kluster terbesar iaitu kluster Seri Petaling. Ternyata pelaksanaan PKP telah berjaya menurunkan keluk penularan wabak COVID-19 dan berjaya mencegah ketika itu daripada berlakunya gelombang kedua penularan wabak ini. PKP yang dibuat di Malaysia tidak seperti perintah berkurung atau curfew dengan izin atau lockdown di mana rakyat tidak dibenarkan keluar langsung untuk sebarang aktiviti di luar kediaman dan tiada langsung pergerakan di luar termasuklah membeli makanan dan keperluan. Tindakan kerajaan membuat PKP ketika itu adalah berikutan kerajaan belum lagi memperhalusi kaedah-kaedah yang sewajarnya dibuat bagi menangani masalah penularan wabak COVID-19. Semasa itu, kerajaan sedang dalam fasa work in progress mengkaji SOP yang boleh diguna pakai bagi menjalankan aktiviti dengan memberikan keseimbangan kepada ekonomi, fizikal, kesihatan dan sosial. 4 fasa PKP yang berakhir pada 12 Mei 2020 telah digantikan dengan fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula daripada 13 Mei hingga 9 Jun 2020. Seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan diteruskan dengan PKPP sejak 1 September hingga 31 Disember 2020 sebagai langkah dasar keluar ataupun exit strategi dengan izin secara berhati-hati dengan pembukaan secara berperingkat hampir ke semua sektor ekonomi dan juga sosial berpandukan Standard Operating Procedures. Pendekatan PKPP ini dilaksanakan untuk memberi keseimbangan antara aspek keselamatan kesihatan dan juga dari sudut aktiviti ekonomi supaya boleh berlangsung dan tidak terjejas. Tanpa keseimbangan ini, kehidupan rakyat akan terjejas teruk sekiranya pendekatan PKP sebelum ini dilaksanakan akibat sekatan-sekatan yang menghalang aktiviti sosio-ekonomi berlaku. Bagi kes negeri Sabah, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh negeri Sabah bermula 13 hingga 26 Oktober 2020 dan disambung lagi sehingga 9 November 2020. Langkah ini diambil bagi membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia meneruskan tindakan saringan dan mengesan kontak rapat serta tindakan rawatan. Keputusan ini untuk melaksanakan PKPBB adalah bagi membolehkan aktiviti ekonomi terus dibenarkan beroperasi di dalam kawasan tersebut supaya tindakan melindungi nyawa ini dapat juga diimbangkan dengan keperluan menjana ekonomi. Total lockdown yang disebutkan adalah pilihan yang masih boleh dipertimbangkan tetapi buat masa ini belum perlu dilaksanakan kerana kita dalam peringkat pemulihan dan dalam dasar exit, dasar keluar seperti yang saya sebutkan tadi. Mekanisme pengurusan krisis negara yang telah dilaksanakan ini telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengelakkan fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik terbeban dengan jumlah kes yang terlalu tinggi. Saringan COVID-19 hanya dilakukan ke atas mereka yang bergejala dan tidak dilakukan ke atas semua penduduk di negara Malaysia dan kita sedar bahawa wabak ini sedang berada dalam komuniti dan selagi tiada vaksin, siapa saja dan bila-bila masa saja boleh dijangkiti dengan virus ini. Dan sekiranya total lockdown dibuat, ia akan memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan ekonomi. Kerajaan mahu membuat kawalan yang seimbang melalui kaedah pencegahan yang terbaik iaitu dengan membudayakan dan mengamalkan norma baru kehidupan seperti penjarakan sosial dan pematuhan kepada kawalan kebersihan seperti kerap membasuh tangan dan menjaga kesihatan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila Arau, tambahan yang pertama. Speaker, tiap-tiap minggu ahli parlimen balik ke kawasan. Ada yang balik ke kawasan merah. Jadi mungkin dia balik, dia bawa penyakit ini ke parlimen. Dan ada juga kemungkinan dia bawa daripada parlimen balik ke kawasan dia. Jadi saya nak tanya, apakah kerajaan bercadang untuk mengkarantinkan semua ahli parlimen di satu tempat yang sama serta diiringi bagi menghadiri Dewan Rakyat selama tempoh persidangan ini berlangsung? Dan adakah kerajaan akan mewajibkan setiap ahli parlimen
dan para petugas untuk menjalankan swab test setiap minggu berbandingkan 2 minggu sekali seperti yang telah disarankan semalam bagi mengelakkan berlakunya kluster baru yang disebut kluster parlimen. Dan mengikut Yang Berhormat, di Perancis 15 saat, tiap-tiap 15 saat satu COVID positif di Perancis. Di Malaysia ni macam mana perkiraannya? Kalau Yang Berhormat tak boleh jawab sekarang, jawab tulis. Terima kasih. Terima kasih Arau, sila. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Kalau kita lihat hari ini dari segi angka adalah tinggi dan kita lihat membimbangkan. Tetapi atas sebab kita mempunyai kesiapsiagaan, mempunyai public health system yang begitu baik, ia tidak mencapai tahap yang kita agak kritikal. Kalau ianya kritikal, kita telah melaksanakan total lockdown. Jadi kalau kita lihat the rate of infection hari ini dengan rate of recovery ataupun rate pemulihan itu adalah lebih tinggi daripada rate infection dari segi R0 itu sendiri. Jadi masih R0 masih lagi di bawah lebih kurang 1.0. Ya, kalau kita faham apa dia itu R0. Dan kalau kita lihat pergerakan ahli parlimen tadi, kita telah pun mengadakan kaedah zoning, merah atau hijau, kuning, dan kita sedang mengenal pasti perlunya kita perketatkan lagi dengan mengadakan zon jingga ataupun orange sebelum kita bawa ke zon merah. So, siapa-siapa yang saja yang pergi ke zon merah, keluar zon merah, kita ada SOP tertentu. Sebabnya kita ada PKPB dan juga PKPD diperketatkan. Contoh kalau YB Arau masuk ke merah, dia mau keluar merah, kita pastikan beliau ini disaring dan dikarantinkan. Dan tidak boleh, orang kata tu, merapat kontak-kontak yang lain. Contohnya, kalau mau masuk parlimen, beliau kena menjalani atau YBC kena menjalani swab test. Dan hari ini kita telah pun membuat keputusan supaya setiap ahli parlimen diwajibkan menjalani swab dalam 2 minggu sekali. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Jadi ahli parlimen Ya. Anton Jaya. Bandar Kuching. Arau cukup dah Arau. Ya.